Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Mungkin siapa? Dengar ke? Dengar Tuan. Dengar. Dengar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Jadi sekarang ni kita akan buat taklimat. So selamat datang kepada semua siswi-siswi. Jadi kita akan buat sedikit taklimat lah untuk convention pemerkasaan kepimpinan siswi. Jadi saya akan share slide. Okey. Jadi untuk convention, okey, saya kenalkan diri dulu. Nama saya Ikhwan, pegawai daripada HEP UKM. Jadi selaku tuan rumah, saya ditugaskan untuk memberikan taklimat pada hari ini. Dan tepat pukul 9 nanti kita ada taklimat seterusnya untuk persediaan kertas kerja. Jadi sebelum tu saya dah share slide, harapnya semua nampak. Jadi convention kita akan bermula pada hari Sabtu, iaitu pada hari esok, iaitu 18 September 2021, secara atas talian sepenuhnya. Sudah saya yakin yang berada pada Zoom hari ini semua sudah berada di dalam grup peserta. Sekiranya belum, bolehlah hubungi mana-mana urus dia untuk masuk ke dalam grup tersebut. Jadi tanpa membuang masa saya teruskan apa jadual kita pada esok hari. Jadi pada pukul 8 pagi adalah pendaftaran peserta, dan pendaftaran peserta ni kita anggap untuk kehadiran di dalam Zoom ataupun di dalam convention kita secara atas talian. Dan pada pukul 8.30 ada sedikit taklimat daripada pengarah Pusat Hal Ehwal Pelajar UKM, yang mana taklimat ni akan secara ringkas memberitahu apakah yang akan berlaku dan juga apakah acara-acara yang akan dilaksanakan sepanjang convention pemerkasaan kepimpinan siswi ini. Dan kita jangka pada pukul 9 kehadiran tetamu, iaitu daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan juga daripada UKM sendirilah. Dan pada pukul 9 suku, pengerusi majlis akan memulakan acara dengan membuat alu-aluan. Kita akan ada bacaan doa. Seterusnya ucapan pembukaan Konvensyen Pemerkasaan Kepimpinan Siswi 2021 oleh Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UKM. Dan tepat pada 9.30 kita menjangkakan terus sahaja kita bergerak kepada sesi interaksi yang pertama dengan tajuk Siswi Pemimpin Masa Hadapan, yang mana ada 3 orang panelis, iaitu yang berbahagia Datuk Khairirah Datuk Seri Abu Zahar, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, ada juga Yang Berhormat Yong Sufura Osman, Adun Ketari, Puan Aini Hazikah, Ketua Wanita Muda Negara, dan juga moderator kita Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik kita. Okey. Seterusnya pada pukul 11 pagi kita jangka sesi interaksi kedua akan berlangsung dengan tajuk Siswi Cemerlang. Panelis dia yang berusaha Dr. Hazirah Izzati, pensyarah daripada UTM, yang berusaha Dr. Nur Syuhaidah, pensyarah daripada UCSI, dan yang ketiga adalah yang berusaha Dr. Sowinsi, selebriti dan juga alumni Open University Malaysia. Manakala moderator dia adalah saudari Syazza Kamarudin, pelajar daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya kita jangka akan ada rehat. Sebelum tu sesi interaksi pertama nak ke sesi interaksi kedua tu kita juga ada gap selama setengah jam rehat lah. Okay. Seterusnya kita jangka pada pukul 2 sesi interaksi ketiga kita akan mula siswi dan masyarakat bersama yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Rokiah Haji Omar daripada UCTC UKM, yang berusaha Dr. Fatin Azhara Lokman, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan, pemenang tokoh siswa KPT 2017, Cik Syamilia Nur Azizi,
pegawai program dan penyiaran TV9, dan moderator dia adalah saudari Syairunisa, mantan Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Malaysia Perlis. Dan seterusnya kita akan berehat setengah jam, dan pada pukul 3.30 kita jangka sesi interaksi keempat, siswi dan undang-undang. Panelis dia yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Kita ada yang berusaha Dr. Farah Nini Tusuki, pensyarah daripada Fakulti Undang-Undang UM. Kita ada ACP Siti Kamsyah Hassan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak daripada Bukit Aman, dan moderator dia adalah Saudari Dahlia Tan Puisan, Peguam Bela dan Peguam Cara di Freda Sabapati & Co. Okey, dan kita ada rehat. Okey, dan seterusnya kita akan pergi kepada sesi perbincangan kertas kerja. Sebelum saya teruskan, kalau ada soalan, bolehlah tulis di ruangan chat. Okey, tulis di ruangan chat untuk kita akan respon lah sekiranya ada soalan, boleh saja tulis di ruangan chat. Okey, saya teruskan. Pada pukul 6 kita jangka akan berlakunya, kita akan langsungkan sesi perbincangan kertas kerja. Okey, untuk pengetahuan semua, sepanjang konvensyen ini juga akan bergerak satu persediaan kertas kerja, yang mana kertas kerja ni ada 5 bidang: kepimpinan, kecemerlangan, hak wanita, keusahawanan dan juga kesihatan, yang mana kepada yang terlibat kita akan teruskan pada pukul 9 ni. Kita jangka kita akan buat taklimat berkenaan dengan perbincangan kertas kerja saja, dan pada esok juga kita jangka kita bersurai lebih kurang pukul 10.30 lah. Okey. Okey, dan tamat pada hari pertama ya. Okey. Dan seterusnya adalah pada hari Ahad 19 September 2021, pagi pendaftaran peserta, terus saja ke sesi interaksi yang kelima, siswi dan keusahawanan. Panelis dia yang berusaha Dr. Irma Syida Abu Samah, pengasas Dr. Irma Skincare, yang berusaha Dr. Syasha Ain Abdul Aziz, pengasas Artistik dan alumni Nova Sultan University Florida. Kita ada Puan Hajah Fazilah Endah, pengasas Telekong Siti Khadijah, dan moderator dia adalah saudari Nurul Afiqah Omar, mantan MPP UKM. Dan seterusnya kita akan bergerak kepada sesi interaksi ke-6, siswi dan kesihatan. Panelisnya yang berusaha Datuk Profesor Dr. Adiba, pensyarah Fakulti Perubatan UM, yang berusaha Profesor Madya Dr. Farah Hani Imran, pensyarah Fakulti Perubatan, yang berusaha Dr. Sakinah Sulong, pakar perubatan keluarga Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru, dan moderator dia adalah Dr. Sharifah Nur Insyirah, perubatan di KKM. Seterusnya pukul 11 sekali lagi kita akan buat persediaan pembentangan kertas kerja oleh peserta. Seterusnya rehat kita jangka pada pukul 12.30, dan majlis seterusnya adalah pembentangan kertas kerja untuk peserta sesi 1 dan sesi 2, yang mana untuk peserta sesi 1 dan sesi 2 ni adalah pembentangan kertas kerja untuk 5 kumpulan yang saya maklumkan tadi tu, yang 5 bidang yang saya maklumkan tadi tu. Okey, dan pada pukul 5 kita akan adakan majlis penutup, yang mana ketibaan tetamu kehormat ada Timbalan Ketua Pengarah KPT, kita ada Naib Chancellor UKM, Wakil Pengurusan IPT, Wakil Pengurusan UKM, dan kita ada buat bacaan doa. Pukul 5 suku kita jangka akan mula dengan ucapan alu-aluan daripada Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri sebagai tuan rumah, dan pada pukul 5.30 kita jangka akan berlangsung ucapan penutup untuk konvensyen pemekasaan siswi 2021 oleh Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Akademik dan Pembangunan di Jabatan Pendidikan Tinggi. Kita ada tayangan persembahan multimedia sempena konvensyen pemekasaan kepimpinan siswi 2021,
dan pada 5.50 kita akan umumkan kertas kerja terbaik dan penyampaian resolusi mahasiswa kepada Kementerian Pengajian Tinggi, yang mana resolusi ni kita akan ambil daripada kertas-kertas kerja yang telah disediakan, dan kita jangka tamat pada pukul 6 lah untuk hari Ahad tersebut. Okay. And untuk maklumat semua, sepanjang konvensyen ini kita memang akan teruskan saja acara walaupun ada peserta-peserta yang masuk lewat, kerana kita nak mengelakkan daripada masa itu drag, sebab atur cara ni memang kita dah tetapkan. Maknanya contohnya saya ambil pada pukul, terutama pada waktu sesi lah, sesi interaksi, contoh pada pukul 10 pagi hari Ahad ni, sekiranya masih ramai yang tak masuk, tapi kita tetap akan jalankan juga sebab kita nak menepati masa yang telah kita tetapkan lah. Okey. So, tak apa, yang nak bertanya boleh hantar di ruangan chat. Selepas ini kita akan respon. Okey. Okey, untuk setiap sesi kita jangka kita akan laksanakan selama 1 jam. Okey, selama 1 jam, yang mana 1 jam tu 5 minit adalah pengenalan. Pusingan pertama 15 minit, pusingan kedua 15 minit dan seterusnya 15 minit kemudian adalah sesi soal jawab. Jadi kepada peserta yang ingin bertanya kepada panelis, bolehlah menulis soalan anda di ruangan chat, dan seterusnya tim teknikal akan ambil soalan yang paling berkualiti untuk kita bertanyakan kepada untuk kita berikan kepada moderator. Dan seterusnya kita ada 10 minit yang mana panelis-panelis ini semua akan membuat konklusi untuk setiap sesi interaksi yang telah berlangsung. Okey. Dan seterusnya untuk kertas kerja, penyediaan kertas kerja, buat setakat ni dari segi penyertaan, apa yang kita telah susun adalah kita akan minta setiap institusi untuk menghantar seorang wakil untuk persediaan kertas kerja. Untuk politeknik dan kolej komuniti, kita akan ambil 5 orang untuk mewakili politeknik dan 5 orang untuk mewakili kolej komuniti secara keseluruhannya, yang mana 5 orang wakil ini akan berada dekat setiap kumpulan pembentangan ataupun persediaan kertas kerja tu. Okey. Suka juga untuk saya ingatkan di sini dari segi komitmen semua peserta-peserta di dalam konvensyen ini. Seperti kita mohon untuk semua menepati masa dan menjawab ataupun mengisi Google Form yang kita telah sediakan sebagai pengesahan kepada kehadiran. Kerana apa komitmen ini penting? Sebab kita hanya akan memberikan sijil dan juga allowance data internet kepada peserta-peserta yang dapat menghadiri ke semua sesi interaksi termasuk majlis penutup. Okey. Jadi itu adalah ketetapan kita, yang mana sijil dan juga allowance hanya diberikan kepada peserta yang mengisi Google Form yang telah disediakan ketika berlangsungnya majlis tersebut, dan juga kita hanya memberikan allowance kepada mereka yang berjaya mengisi ke semua Google Form kehadiran yang telah kita berikan. Okey. Seterusnya ingin juga saya mengingatkan bahawa diminta semua peserta-peserta untuk mematuhi segala protokol yang telah kita tetapkan, dan protokol ini akan diulang suara oleh MC setiap sesi interaksi tersebut. Antaranya seperti penggunaan ruangan chat dengan berhemah, menjaga masa, memakai pakaian yang sopan, dan juga menggunakan background yang telah disediakan. Okey, kita ada background Zoom yang mana kita akan berikan di dalam grup peserta. Okey, yang mana kita akan berikan
di dalam grup peserta. Jadi minta semua untuk download background Zoom tersebut dan menggunakan sepanjang convention ini ya. Okey. Buat setakat ni saya rasa itu sahaja dan saya juga nak cuba menjawab soalan-soalan di ruangan chat. Okey, macam satu soalan ni daripada Nurul Izzati, jika tidak dapat menghadiri salah satu slot, perlu maklumkan kepada siapa? Sebenarnya tidak perlu memaklumkan kepada siapa, tetapi sekiranya awak tidak dapat mengisi Google Form dan juga menunjukkan kehadiran awak untuk mana-mana sesi interaksi, maka awak tidak dapat untuk sijil dan juga allowance tersebutlah. Okey. Seterusnya daripada Siti Hajar, maaf bertanya, setiap sesi akan diambil kehadiran atau kehadiran hanya diambil di awal pagi? Kita akan ambil kehadiran di setiap penghujung sesi interaksi dan juga pada penghujung majlis penutup. Okey. Jadi kita ada 6 sesi interaksi dan juga 1 majlis penutup, bermakna kita ada 7 pengesahan kehadiran yang perlu diisi oleh semua peserta untuk mendapatkan allowance dan juga sijil. Okay, soalan seterusnya, boleh dapatkan tentatif baru ni? Boleh, kita akan letak di dalam grup peserta. Okey. Wow, ada allowance ya, ada allowance. Memang kita ada allocate RM30 untuk 2 hari inilah sebagai duit allowance data yang telah digunakan untuk internet sepanjang convention ini. Okey. Saya ingin bertanya, esok pagi saya ada midterm daripada pukul 9 hingga 10.30 pagi. Adakah saya akan dapat pengecualian kehadiran? Sebenarnya kita memberikan, kita agak strict dari segi kehadiran kerana memandangkan ini adalah convention secara atas talian, maka salah satu cara yang untuk kita mengesahkan kehadiran adalah melalui Google Form yang kita telah sediakan. Jadi untuk bertindak adil kepada semua peserta, maka hanya yang berusaha untuk menghadiri kepada semua sesi interaksi dan majlis penutup itu sahaja yang kita akan berikan insentif yang saya telah katakan sebentar tadilah. Okey. Jadi tapi tak apa, saya teruskan dulu soalan. Maaf nak bertanya, kalau laptop tak support background macam mana? Kalau ada masalah teknikal yang memang tidak dapat dielakkan, tak ada masalah. Bukanlah satu ketetapan untuk mendapatkan allowance, cuma itu lebih kepada protokol dan untuk penyelarasan dari segi teknikal. Maknanya untuk kita ambil gambar tu lebih cantik lah kan. Kalau ada background semua yang sama, sejuk mata memandang orang cakap. Macam itulah. Seterusnya, okey. Okey, boleh saya tahu adakah sesi-sesi diharuskan untuk on camera ataupun tidak? MC akan maklumkan kemudian, tetapi apa yang dimaklumkan adalah digalakkan untuk membuka kamera. Digalakkan membuka kamera untuk membuat satu suasana meriah lah sepanjang convention ini. Tapi pastikan sekiranya buka kamera, tak nampaklah individu ataupun apa-apa dekat belakang kan. Kalau boleh pakai background lah, bila dah buka kamera tu kena pakai background supaya nampak proper. Okey, buat setakat ini itu sahaja soalannya. Kepada yang tidak hadir dalam sesi ini, kita akan hantar recording ataupun record yang kita telah buat, kita akan hantar dekat dalam grup, maknanya boleh tengok jugalah. Okey, ada juga soalan lagi ni. Okey, soalan yang seterusnya adalah pembentangan kertas kerja ini berkaitan apa ya? Adakah setiap wakil universiti kena membentang? Okey, setiap universiti akan menghantar wakil untuk sesi persediaan kertas kerja. Setiap kumpulan ada 8 orang dan kita ada 5 kumpulan.
yang mana kumpulan itu meliputi perkara-perkara seperti kepimpinan, kecemerlangan, hak wanita, keusahawanan dan juga kesihatan. Jadi di dalam kumpulan itu, 8 orang peserta tersebut, mereka kena memilih siapa yang nak membentang kertas kerja yang telah disediakan oleh kumpulan tersebut. Okey. Okay, sorry nak tanya pasal kertas kerja. Adakah satu rep sahaja daripada universiti tersebut harus menyertai? Can I get more info about the kertas kerja keliru sikit? Okey, untuk kertas kerja, selepas ini kita ada taklimat untuk penyedia-penyedia kertas kerja. Jadi kepada yang terpilih untuk menjadi wakil universiti untuk menyediakan kertas kerja, boleh tunggu selepas ini. Tetapi kalau ada juga yang berminat, boleh tunggu juga, boleh dengar juga. Buat setakat ni kita masih memerlukan, ada universiti yang masih lagi tidak menghantar nama untuk wakil, dan kita akan brief di dalam grup WhatsApp selepas ini. Jadi siapa yang berminat tu boleh tunggu dulu, terutama kalau universiti mereka masih lagi tidak menghantar wakil untuk persediaan kertas kerja. Okey, macam mana nak tahu ahli kumpulan ya? Kemudian kita akan maklumkan sebab sekarang ni pasukan pendaftaran kita masih lagi menyusun siapa yang akan terlibat di dalam 5 bidang ini, kerana ada universiti yang lambat menghantar nama, jadi pasukan pendaftaran kita masih lagi sedang bertungkus lumus untuk menyusun siapa di dalam kumpulan mana. Okey. Yang mana kita akan maklumkan di dalam grup sebentar lagi. Ya, betul. Maksudnya dalam kumpulan tu ada 8 orang pelajar yang bercampur daripada pelbagai universiti. So jawapannya ya. Kita dalam satu kumpulan tu ada 8 orang. Akan ada satu wakil daripada Politeknik, satu wakil daripada Kolej Komuniti, ada juga wakil daripada IPTS, ada juga wakil daripada IPTA. Okey. Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada, kita akan sambung di dalam WhatsApp. Jadi bagaimana untuk wakil-wakil lain tu untuk menghantar kumpulan, kita akan maklumkan institusi mana yang masih belum menghantar wakil. Saya sendiri akan hantar di dalam grup WhatsApp besar bersama dengan semua peserta. Jadi sekiranya universiti ataupun kolej ataupun politeknik anda masih lagi tidak menghantar nama, anda boleh letak nama anda di dalam grup WhatsApp lah. Sebentar lagi saya akan maklumkan institusi mana yang masih belum menghantar wakil. Okey, ada lagi soalan? Saya rasa ingin ambil lebih kurang 5 minit lagi sebelum saya akan serahkan floor ini kepada Dr. Lai, Timbalan Pengarah Pembangunan HEP UKM yang juga merupakan pemberi taklimat lah untuk pembentang kertas kerja. Okey. Kalau tak ada, kita akan sambung soalan-soalan ni di dalam grup WhatsApp lah. So tak ada masalah. Jadi saya stop share dulu. Okey. Kepada ketua-ketua yang sudah menghantar nama, mohon untuk stay di sini sebab selepas ini kita ada taklimat berkenaan dengan pembentangan kertas kerja. Sambil-sambil tu boleh rujuk di dalam grup peserta, terutama untuk keahlian bagi persediaan kertas kerja tersebut. Okey. Boleh saya tahu Dr. Lai sudah berada dalam talian ke? Ada Ikhwan. Okey doktor, jadi saya akan share slide berkenaan dengan garis panduan persediaan kertas kerja.
Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera kepada semua peserta Konvensyen Pemerkasaan Kepimpinan Siswi KPKS tahun 2021. Okey, jadi saya selaku Timbalan Pengarah HCP UKM ingin mengalu-alukan semualah. Okey, peserta yang terdiri daripada IPTA dan IPTS seluruh Malaysia. Okey, jadi di sini saya akan memberi sedikit taklimat tentang penyediaan kertas kerja. So, seperti yang saudara Ikhwan terangkan tadi, kita akan ada sesi penyediaan kertas kerja. So, tadi ada peserta yang tanya maklumat tentang kertas kerja. So, inilah dia maklumat kertas kerja. Jadi, saya harap siapa yang terlibat untuk menghasilkan kertas kerja nanti, bolehlah bagi perhatian dan semasa sesi menyediakan kertas kerja nanti, kita juga akan ada facilitator daripada pusat HCP UKM yang akan bantulah sekiranya ada soalan ataupun mana-mana maklumat yang tak clear. Okey, sedikit pengenalan. Kertas kerja ni adalah kita telah dibuat sempena KPKS tahun 2021 dan kita akan memilih 40 peserta seperti yang telah dijelaskan tadi daripada berbagai institusi. Okey, dan kita akan bahagi kepada 5 bidang. Maksudnya kita akan ada 5 kumpulan. So kalau kita ada 40 peserta, 5 kumpulan, satu kumpulan akan ada 8 peserta. Okey, seterusnya saya akan terangkan apa isi kandungan kertas kerja tersebut. Iklan bawah sikit. Okey, pertama sekali adalah bahasa. Kertas kerja tersebut haruslah menggunakan bahasa Melayu. Okey, jadi peserta adalah menjadi tanggungjawab peserta untuk memastikan tidak ada kesalahan tata bahasa ataupun ejaan sebelum menghantar kertas kerja tersebut. Okey, seterusnya struktur kertas kerja tersebut mesti ada tajuk. Okey, tajuk ni adalah berdasarkan konten berdasarkan kandungan kertas kerja. Jadi walaupun kami telah senaraikan 5 bidang tadi, okey, contohnya kalau awak masuk dalam kumpulan kesihatan, okey, bukan tajuk dia adalah kesihatan. Konten ataupun tajuk dia adalah berdasarkan apa isi kandungan yang dibincangkan dalam kertas kerja tersebut. Okey. Kemudian selepas tajuk adalah abstrak. So anda kena sediakan abstrak yang mana dia punya patah perkataan adalah 150 hingga 200 patah perkataan. Abstrak ni adalah seolah-olah kita punya rumusan lah. Okay, dalam abstrak ni kena ada, perlu ada pengenalan, permasalahan, okay, dan resolusi. Kemudian kena bagi 5 kata kunci yang tak termasuk dalam tajuk. Okay, dalam susunan abjad dan hendaklah dipisahkan dengan koma petitik. Okay, kata kunci ni dalam bahasa Englishnya adalah keyword lah. Okay, jadi pilih kata kunci yang relevan dan berkaitan dengan isi kandungan kertas kerja yang anda hasilkan. Alright, seterusnya adalah pengenalan. Okay, dalam bahagian pengenalan, awak akan membincangkan latar belakang bidang bidang awak. Okay, contohnya kalau awak masuk dalam bidang kepimpinan, so awak membincangkan sedikit latar belakang kepimpinan tentang kepimpinan siswi di Malaysia ataupun di luar negara. Okay. Isi itu terpulang, okay, tetapi di bahagian pengenalan kena bincangkanlah latar belakang bidang tersebut. Okay, ingat kita punya 5 bidang tersebut adalah berkaitan dengan siswi. Okay. Bukan secara umum, dia berkaitan dengan siswi. Okay, seterusnya latar belakang tadi kena ada statistik lah. Okay, contohnya kalau awak bincangkan tentang kepimpinan siswi di Malaysia, okay, mungkin awak boleh sertakan dengan bilangan pemimpin siswi di Malaysia. Okay. Ataupun awak boleh bandingkan bilangan pemimpin siswi di Malaysia dan luar negara. Contohlah. Kemudian
selepas pengenalan, bahagian seterusnya adalah permasalahan. Okey, di mana dalam bahagian ini awak perlu jelaskan dengan terperinci masalah ataupun isu yang wujud dalam kalangan siswi. Okey, mengikut bidang tadilah. Alright, contohnya keusahawanan. Okey, contohnya bidang keusahawanan. Okey, mungkin sepanjang awak bergelar siswi ataupun sebelum ni berdasarkan pemerhatian awak ataupun berdasarkan pembacaan awak, awak dapati siswi kurang diberi pendedahan dalam bidang keusahawanan. Jadi awak boleh nyatakanlah masalah tersebut. Dan setiap isu ataupun masalah yang awak nyatakan tadi mestilah disokong dengan bukti yang jelas. Okey, contohnya bidang hak asasi, hak wanita. So mungkin awak kata wanita tidak mendapat hak yang sewajarnya dalam bidang pekerjaan. Okey, jadi awak perlu nyatakanlah, tunjukkan bukti yang menunjukkan bahawa memang perkara itu wujud. Okay, bukti-bukti dia boleh dalam bentuk kajian-kajian lepas. Okay, awak baca artikel-artikel ataupun surat khabar, laporan daripada kerajaan, kementerian. Okay, awak boleh menggunakan laporan-laporan tersebut. Dan awak kena nyatakanlah rujukan bukti tersebut. Okay. Nyatakan juga kepentingan dan impak masalah ataupun isu kepada masyarakat, bangsa dan negara. Okey, contohnya saya ambil tadi contoh hak wanita tadi. Katakanlah awak kata wanita tidak mendapat hak yang sama rata dalam bidang keusahawanan contohnya. Awak kena nyatakan apakah impaknya kepada masyarakat jika masalah ini berterusan. Okey, mungkin awak boleh kata menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan, ataupun masalah mental dan sebagainya. So itu terpulang pada perbincangan sesama awak nantilah. So awak ada 8 orang daripada institusi yang berlainan. So sepatutnya mempunyai pandangan dan idea yang banyaklah. Okey, seterusnya, bahagian seterusnya adalah resolusi. So setelah awak nyatakan dengan terperinci masalah ataupun isu tadi, awak kena come out dengan cadangan penyelesaian yang terperinci. Okay? Bukan hanya cadangan yang 1-2 ayat. Awak kena come out dengan satu idea ataupun cadangan penyelesaian kepada isu ataupun masalah yang awak bincangkan tadi. Okay? Cadangan penyelesaian perlu disertakan dengan langkah dan kaedah pelaksanaan. Okay? Kena nyatakanlah macam mana kita nak selesaikan masalah ini daripada A to Z lah. Okey, sebab tujuan utama kita membuat kertas kerja ini bukan hanya untuk keperluan program ini ya. Sebenarnya tujuan kita adalah kertas kerja ini akan dijadikan resolusi dan resolusi ini kita akan angkat kepada kementerian. Jadi sekiranya awak punya resolusi ini adalah berkualiti, jadi dia bukan hanya akan membantu awak dalam convention ini, tetapi juga akan membantu lebih ramai orang sekiranya kementerian mengambil ataupun menerima idea anda semua dan melaksanakan resolusi tersebut. Jadi besar impaknya lah kepada siswi-siswi di masa akan datang. Jadi sekiranya saya boleh bagi idea lah. Katakanlah awak mendapati ada sesuatu masalah tetapi awak tak tahu ataupun awak tak clear lah macam mana nak selesaikan masalah tersebut. So awak boleh rujuk contoh-contoh di luar negara macam mana mereka menyelesaikan masalah tersebut. So of course kena ada rujukan lah, kenyatakan awak merujuk pada mana. Jadi benda ni adalah benda yang serius lah, seolah-olah awak adalah menteri, awak sedang mendraft sesuatu dasar. Jadi kami harapkan semua peserta akan memberi idea yang bernas, di mana kita mengharapkan impak dia akan besar kepada masyarakat, bangsa dan negara. Alright, so untuk resolusi ini, apa yang awak cadangkan,
kita akan ada satu sesi pembentangan resolusi masa penutup nanti. Okay, jadi untuk setiap bidang, pastikan resolusi yang diberikan itu adalah idea-idea yang bernasah dan praktikal. Seterusnya, bahagian kesimpulan. Okay, kesimpulan ni adalah rumusan kertas kerja awak dan juga harapan harapan awak untuk bidang ini, bidang yang awak tulis ini. Dan bahagian terakhir sekali adalah rujukan. So awak kena senaraikanlah semua rujukan yang awak rujuk. Okay, contohnya awak merujuk pada laporan Kementerian Pendidikan contohnya. So awak kena nyatakanlah tajuk laporan tersebut, tahun diterbitkan dan sebagainya. Okay, untuk rujukan kita tak tetapkan format yang khusus. Okay, yang penting adalah awak senaraikan semua rujukan awak. Okay. Seterusnya garis panduan teknikal. Okay, jumlah patah perkataan yang kami harapkan adalah 3,000 hingga 3,500. So pastikan jumlah perkataan adalah di sekitar itulah. Okay. Menggunakan Times News Roman 12 paragraf. Margin seperti yang dinyatakan, so margin ini semua boleh adjust lah di Microsoft Word. Okay, so susunan auto adalah portrait dan portrait satu lajur dan mestilah menggunakan Microsoft Word. Alright, seterusnya adalah pembentangan. Okay, setelah awak selesai menghasilkan kertas kerja, okay, akan ada satu sesi pembentangan seperti yang pada tunjuk tadi, di mana untuk sesi pembentangan awak diberi 10 minit untuk membentang dan kemudian kita ada 10 minit sesi soal jawab bersama dengan juri. Okay. Kenapa ada juri? Sebab pembentangan ini akan dinilai, dan kertas kerja juga akan dinilai, pembentangan juga akan dinilai dan kita akan ada hadiah. So hadiah nanti saya akan terangkan, saya akan ceritakan. Hadiahnya sangat menarik dan saya percaya bila awak tahu hadiah awak akan sangat bersemangatlah untuk menghasilkan kertas kerja yang kualiti. Jadi untuk pembentangan awak kena sediakan slide. Slide pembentangan ini adalah berdasarkan kreativiti masing-masing lah. Kalau awak dalam slide awak tu ada audio ke macam mana, terpulang pada kreativiti masing-masing. Dan pembentangan ini kita akan buat pada hari Ahad 2 petang. Dan walaupun saya kata tadi menggunakan kreativiti masing-masing, tetapi background slide awak pastilah menggunakan background yang kita sediakan lah. Selain itu, semua itu adalah terpulang pada kreativiti masing-masing. Cuma kami request untuk awak menggunakan background yang kami sediakan dalam design slide tersebut supaya nampak seragam lah. Dalam slide tersebut perlu ada 4 perkara ini, pengenalan, permasalahan, resolusi dan kesimpulan. Jadi untuk setiap kumpulan awak kena bincanglah siapa yang akan bentang. Sebab dalam penilaian pembentangan, gaya penyampaian, kreativiti, cara menyampaikan, gaya bahasa, semua itu akan dinilai. Seterusnya. Kertas kerja penuh dan slide pembentangan perlu hantar kepada Encik Ikhwan tadi pada hari Ahad selewat-lewatnya jam 1. Sebab pukul 2 kita dah ada pembentangan, jadi awak kena selesaikan, siapkan kertas kerja dan juga slide. Kemudian hantar kepada Encik Ikhwan melalui email tersebut selewat-lewatnya jam 1 hari Ahad. Jadi awak kena pandai-pandai lah, curi-curi masa untuk siapkan
kertas kerja tersebut. Okay, di samping awak mendengar sesi interaksi, awak boleh dapatkan idea daripada situ. Okay, kemudian masa yang terluang, okay, malam ataupun waktu rehat, okay, terus berbincang sesama ahli kumpulan secara virtual lah, of course. Okay, macam mana kita nak hasilkan kertas kerja tersebut. Jadi ini satu peluang yang sangat baiklah untuk anda berkenalan, berinteraksi dengan rakan-rakan daripada institusi yang berbeza. Okay, jadi kami percaya dengan mix ini, okay, kandingan-kandingan ini kita akan mendapat hasil kertas kerja yang berkualiti. Okay. Kemudian untuk penilaian kertas kerja, kita ada 2 penilaian. Okay. Penilaian kertas kerja adalah 70% dan pemenangan 30%. Daripada penilaian ini, kita akan pilih satu kertas kerja terbaik. Okay. Berdasarkan penilaian terhadap kertas kerja dan pemenangan tadi, kita akan pilih satu kertas kerja terbaik di mana hadiahnya adalah wang tunai RM1,200. Kalau kita kira-kira satu kumpulan dapat RM1,200, maka setiap ahli kumpulan akan dapat RM150 seorang lah. Okey, jadi ini adalah hadiah yang lumayan. Okey, sebab itu kami mengharapkan ataupun kita mengharapkanlah setiap kumpulan menghasilkan kertas kerja dengan serius dan menghasilkan kertas kerja yang berkualiti, di mana resolusi yang dihasilkan nanti akan digunakan ataupun diambil kira oleh kementerian yang berkaitan. Okey, so setakat ni ada soalan daripada peserta, boleh tanya. Okey, ada yang bertanya tentang adakah seorang wakil perlu bentang ataupun sebaiknya bentang seorang sedikit. Okey, untuk siapa yang akan bentang, beberapa orang yang akan bentang itu terpulang kepada perbincangan masing-masing. Okey, tetapi saya boleh bagi soalan bocor sikit. Kerjasama antara kumpulan, ahli kumpulan adalah salah satu benda yang kita nilai lah. Tak semestinya awak bentang bergila-gila itu menunjukkan awak mempunyai kerjasama kumpulan yang baik. Banyak lagi cara yang awak boleh tunjukkan kerjasama antara ahli kumpulan adalah baik. Contohnya semasa sesi soal jawab, boleh saling bantu-bantulah untuk menjawab soalan daripada juri. Soalan-soalan dari juri adalah sangat menguji minda. Jadi bukan mudahlah untuk memenangi wang tunai 1,200 ni. Jadi siapa yang akan berapa orang yang akan bentang itu terpulang pada strategi kumpulan masing-masing lah. Okey? Ada soalan lain? Tak ada. So nampaknya semua dirujukan mengikut APS style. Seperti yang saya nyatakan tadi, kami tidak memberikan format khususlah untuk rujukan. Awak boleh menulis rujukan ikut style yang awak biasalah. Boleh gunakan APA. Di UKM kami ada gaya UKM, jadi terpulang pada masing-masing. Yang penting rujukan tu disenaraikan. Okey, pembentangan akan dibuat bersama panel sahaja ataupun bersama panel disaksikan oleh semua peserta. Okey, kita akan bersama panel dan juga peserta sekali lah. Peserta pun nak dengarlah pembentangan semua. Kertas kerja. Jadi peserta akan dengar sekali lah pembentangan tu nanti. Okey, so itu soalan daripada MSU. Ada lagi soalan lain? Cik boleh nak tanya tak? Boleh. Untuk garis panduan penyediaan kertas kerja ni akan diberi dalam grup ke?
Ya, betul. Okey, satu lagi sebab saya perasan kan kami dimasukkan kepada ada dua grup. Satu grup besar dan satu lagi grup yang ditulis kertas kerja. Tu ke grup yang kami akan bincangkan mengenai kertas kerja kami. Betul kan, Ikhwan? Okey, buat setakat ni ada dua grup. Yang pertama adalah grup besar. Grup besar ni semua makluman berkenaan dengan convention kita akan maklumkan di situ. Satu lagi adalah grup kertas kerja, yang mana grup kertas kerja ni hanyalah kita memuatkan 40 orang sahaja, yang mana terdiri daripada wakil-wakil peserta. Yang mana kita akan maklumkan maklumat-maklumat berkenaan dengan pembentangan kertas kerja ataupun persediaan kertas kerja. Tetapi sekiranya perbincangan di dalam kumpulan itu sendiri, yang mana 8 orang itu bolehlah create satu grup yang lain yang mana terdiri daripada kalian sahaja, tak ada masalah. Cuma malam ni kita akan bagi senarai penuh pelajar ataupun peserta mengikut kumpulan, yang mana kita letak secara random lah, yang mana ada wakil IPTS, wakil IPTA, wakil Kolej Komuniti dan juga wakil daripada Politeknik. Dan sekiranya ada wakil yang tidak menghantar, mungkin kita akan ambil wakil lain daripada dalam kalangan universiti yang menghantar ramai peserta. Oh, okey, faham. Maksudnya nanti kami perlu buat grup sendiri untuk ahli kumpulan kami, macam tu ya, Cik? Ya, betul. Okey, Nanti baik. kita akan berikan senarai nama dan juga senarai nombor telefon di dalam bentuk Word. Jadi kalian boleh ambil nombor-nombor ahli kumpulan daripada situlah dan memilih siapa yang akan menjadi pembentang, memilih siapa yang akan jadi ketua, siapa yang bahagian research. Itu tak ada masalah lah, itu perbincangan di dalam kumpulan. Okey, baik, Cik. Terima kasih. Okey. Ada lagi soalan? Okey, bilakah ahli kumpulan akan diagihkan serta tajuk yang diberikan? Ikhwan, kita akan bagi senarai ahli kumpulan tu malam ni ke esok pagi ya? Okey, kita akan bagi by malam ni. Dan kita sekarang ni sedang mendapatkan senarai nama untuk wakil beberapa universiti seperti UTM belum hantar lagi, UTM belum hantar lagi, UNIMAP belum hantar lagi, yang mana satu untuk IPT ni lah seorang. Untuk Politeknik kita cuma ada seorang je baru. Untuk Kolej Komuniti kita tak ada wakil lagi. Tim pendaftaran sedang memasukkan mereka di dalam grup besar. Tapi let's say kalau tak ada juga, contohnya macam ada universiti yang memang langsung tak menghantar, ataupun ada kota terbuka untuk mana-mana politeknik dan juga mana-mana kota untuk kolej komuniti itu tak ada, dan kita akan dahulukan mengikut jumlah mengikut universiti yang menghantar jumlah paling ramai lah. Tapi satu saja, contohnya kalau kita tak cukup lagi 3 orang, kita akan tengok macam buat setakat ni universiti yang paling banyak menghantar UKM lah sebagai tuan rumah. Jadi kita akan ambil satu saja. Maknanya dalam 40 orang tu dia takkan ada 3 orang daripada universiti yang sama. Maksimum dia adalah 2 orang. Macam itulah. Okey. Alright, seterusnya setiap kumpulan hanya perlu sediakan satu kertas sahaja. Ya, betul. Setiap kumpulan hanya perlu sediakan satu kertas kerja mengikut bidang yang telah diberikan lah. So kita akan ada 5 kertas kerja yang akan kita nilai dan akan memilih satu kertas kerja terbaik nanti. Okay, soalan seterusnya, hanya 40 wakil itu sahaja yang akan buat kertas kerja. Yes, betul. Hanya 40 orang itu yang akan membuat kertas kerja tersebut. Okay, 40 orang ini mewakili institusi masing-masing. Jadi bolehlah hantar wakil yang rasa sesuai untuk menghasilkan kertas kerja tersebut. Okay, jadi peserta lain akan mendengarlah pembentangan
hasil kertas kerja daripada 40 orang ini. Okey, ada soalan lain? Selamat malam. Maaf Ya. bertanya. Ya. Berkenaan dengan tajuk kertas kerja, bila kami sebagai ahli kumpulan akan dapat? Adakah malam ni ataupun esok? Seperti yang Encik Ikhwan yang tekan tadi, kita akan cuba untuk pagi malam ini, okay, sebab seperti yang nyatakan tadi lah, ada universiti ataupun institut yang belum bagi nama wakil mereka. Okay, jadi kita perlukan setiap universiti untuk bagi kerjasama, bagi wakil supaya kami boleh membentuk lah, okay, 5 kumpulan tersebut. Okay, once kami dah bagi tajuk, mulai malam ni dah boleh mula bincang lah. Okay, sebab masa yang diberikan agak kesuntukan. Jadi perlu bijak dalam menggunakan masa yang ada dan menghasilkan satu kertas kerja yang berkualiti, okay, yang boleh memberi impak lah kepada negara. Okey? Baik, terima kasih. Okey, kalau tak ada soalan, sekiranya di masa akan datang ada soalan lain, boleh tanya dalam grup yang kertas kerja tersebut. Okey, jadi saya rumuskan kalimat saya. Okey, secara ringkasnya kami mengharapkan setiap kumpulan, 5 kumpulan itu, okey, setiap kumpulan menghasilkan kertas kerja yang mengandungi tajuk. Okey, tajuk mestilah sesuai dengan isi kandungan. Kedua, abstrak, okay, pengenalan, permasalahan, resolusi, kesimpulan, rujukan. Okay, jadi untuk menghasilkan kertas kerja tersebut, anda kena buat research sikit lah. Okay. Contohnya awak dapat bidang kesihatan. So mungkin masalah yang awak dapati adalah kesihatan siswi tidak diberi perhatian. Okay, so awak tunjukkanlah bukti di mana yang menunjukkan bahawa kesihatan siswi mungkin ada certain part yang pihak kerajaan ataupun pihak institut pendidikan terlepas pandang, okay, berdasarkan pemerhatian awak lah. Okay, adapun berdasarkan pembacaan awak tengok di luar negara siswi ada kelebihan tertentu. Okay, tetapi di Malaysia kita tidak amalkan benda tersebut mungkin sebab kita tak tahu. Okay, jadi itu pentingnya kertas kerja dalam konvensyen ini awak ketengahkan, okay, perkara tersebut. Okay, awak tunjukkan bukti yang benda itu memang ada, cuma di Malaysia kita tak buat. Okay, kemudian di bahagian resolusi, awak nyatakanlah awak punya cadangan dan pastikan cadangan awak itu adalah bernas dan praktikal lah yang pihak kerajaan boleh mengambil kira dan melaksanakan resolusi tersebut. Okey, soalan seterusnya, ada soalan yang bertanya, ada CJ lain ke bagi yang menghasilkan kertas kerja itu? Yes, kita akan sediakan CJ yang lain lah. Okay, selain CJ peserta. Okay, jadi kalau awak tak berjaya memenangi wang tunai 1,200 pun awak akan dapat sijil, okay, yang menunjukkan awak telah menyediakan sebuah kertas kerja semasa konvensyen pemerkasaan kepimpinan siswi 2021. Satu yang saya nak ingatkan adalah awak punya kertas kerja mesti berkaitan dengan siswi, jangan bercerita dengan benda lain tentang siswa pula. Saya ada soalan. Salam Cik, saya ada soalan. Nanti ke-8 kumpulan tu, nanti kami akan diberi skop lain-lain kan? Macam kumpulan 1 misalnya kesihatan, kumpulan 2 keselamatan, contoh macam tu. Yes, betul tak? 5 bukan 8, 5 kumpulan, setiap kumpulan 5 kumpulan. Setiap kumpulan ada 8 orang. Betul. Okey, jadi boleh tak saya nak tahu macam mana nak memilih kriteria yang terbaik, sebab daripada segi resolusi tu kami berikan cadangan lain-lain mengikut skop yang lain kan. Jadi saya just nak tahu macam mana pihak organizer ukur
penilaian kertas kerja tu, kertas kerja terbaik melalui apa? Kriteria apa? Okey, yang penting adalah awak ikut garis panduan ini. Contohnya dalam garis panduan ini kata awak perlu nyatakan bukti masalah tersebut. Jadi awak kena nyatakanlah bukti tersebut. Okey, kemudian kami akan menilailah adakah bukti tersebut sahih ataupun hanya awak merujuk pada blog seorang belajar ataupun awak merujuk pada sumber yang tidak boleh dipercayai. Okay, kemudian contohnya awak memberikan cadangan resolusi. Okay, tetapi cadangan awak tidak praktikal lah. Contohnya awak kata untuk pendidikan kita kena jemput saintis yang mendapat Nobel Prize daripada luar negara untuk mengajar. Contoh macam itulah kita akan lihat adakah resolusi itu praktikal dan adakah resolusi yang awak cadangkan itu merujuk kepada mana-mana rujukan lain. Okey, baik, jelas. Terima kasih, Cik. Okey. Alright, so itu sahaja. Sekiranya tak ada soalan lain, itu sahaja taklimat saya. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua. Setelah awak mendapat tajuk dan ahli kumpulan, boleh mula terus. Okey, jadi kena pandai merancang masa yang ada untuk menghasilkan sebuah kertas kerja yang terbaiklah. Okey, maklumatnya bukannya 1200 tersebut, tetapi adalah menghasilkan resolusi yang akan diangkat dan dibentangkan kepada kementerian, dan niatnya adalah seharusnya adalah membantu memperkasakan siswi di negara kita. Okey, so itu sahaja daripada saya. Saya serah semula kepada saudara Ikhwan. Okey, terima kasih Dr. Lai. Jadi begini, sekiranya anda yang sudah terpilih untuk menjadi pembentang dan juga peserta yang menghasilkan kertas kerja, pastikan anda sudah berada dalam grup kertas kerja. Sekiranya anda belum lagi masuk ke dalam grup tu, anda boleh cek sama ada universiti anda telah menghantar wakil ataupun tidak. Sekiranya telah menghantar, jadi anda tidak boleh menjadi peserta untuk menyediakan kertas kerja lah sebab sudah ada wakil. Itu sahaja. Sekiranya ada apa-apa untuk yang sudah ada dalam grup kertas kerja, boleh tanya di dalam tu. Siapa yang belum, boleh tanya apa-apa juga soalan di dalam grup besar. So, Rustia akan membalas satu persatu soalan-soalan anda lah. So, itu saja. Dan kita pun baru dapat beberapa nama mengikut kumpulan. Jadi, kita akan hantar senarai nama di dalam grup besar, tapi mungkin tidak lengkap lagi dan kita akan update dari masa ke semasa lah mengikut peserta yang sudah ada hantar wakil. Okey ya. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya tutup. Saya akan share recording ini. Kalau ada apa-apa soalan, kita tanya dalam grup. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Selamat malam dan selamat berdiskusi di dalam convention. Terima kasih.